bersama dengan Haji Nazri yang berada di SJKC Notre Dame. Sudah pun bersedia di sana. Haji Nazri, apa yang boleh kongsikan daripada tinjauan yang sudah pun Haji Nazri lakukan di beberapa pusat pengundian setakat ini? Kalau melihat kepada syuhada dan Firdaus, apa yang mereka katakan tadi sedikit membimbangkan melihat kepada kadar peratusan ini. Setakat ini 57%. Kalau di pusat-pusat pengundian yang Haji Nazri sudah pun pergi tadi, bagaimana suasananya? Ya, terima kasih Naila. Saya Nazri Kahar dan Jurukamera Ruzi. Kini saya berada di SJKC Notre Dame di Don N20 Kota Laksmana. Kalau dari pengamatan saya sejak pagi tadi, tengah hari dan juga sehingga jam 3 petang tadi, saya sudah meninjau di beberapa buah pusat daerah mengundi sama ada di Parlimen Hantuar Jaya dan petang sedikit saya sempat ke Parlimen di Tangga Batu dan pagi tadi saya berada di Parlimen Kota Melaka dan sekarang saya berada di SJKC Notre Dame di bawah Parlimen Kota Melaka. Dan apa yang saya lihat ketika di Sekolah Jenis Kebangsaan Yuhua di N15 Kalan Batu, 5 penjuru berlaku di situ. Saya lihat sekitar jam 12 tengah hari tadi hingga jam 1 petang, kelihatan untuk saluran 1, 2, 3 mula berkurangan. Dan untuk saluran 4, 5, 6 ada sedikit perubahan berbanding pada awal pagi, tetapi mulai ramai datang tetapi agak terkawal. Maksudnya tidaklah berpusu-pusu dan barisan tidaklah panjang. Satu faktor juga yang saya boleh angkat dalam perbincangan kita pada petang ini, Naila, mungkin kita agak skeptikal dengan jumlah peratusan yang dikeluarkan oleh SPR dan kita bimbang ia tidak mencapai 70% ataupun lebih menjelang penutupan jam 5.30 petang pusat daerah mengundi. Tetapi saya rasa dari langkah-langkah SOP yang diberikan ataupun digariskan oleh pihak SPR juga memberi sedikit gambaran bahawa SPR memberikan undi kepada pemilih untuk dicadang atau mencadang kepada mereka waktu-waktu yang sesuai untuk mereka datang ke pusat daerah mengundi. Jadi untuk mengelakkan kesesakan. Jadi saya rasa di tahap itu pemilih memilih untuk mendengar nasihat SPR. Kerana di luar sana masih ada kerisauan, kegelisahan tentang pandemik COVID-19. Jadi mereka menganggap cadangan waktu mengundi oleh pihak SPR itu satu cadangan yang serius dan mereka tidak perlu tergesa-gesa. Jadi mereka datang mengambil masa yang sesuai dan mereka rasakan waktu itu tidak ramai. Jadi sebab itu kita lihat peratusan keluar mengundi pada awal pagi tadi agak rendah dan agak menggusarkan kita. Tetapi menjelang petang, walaupun tengah hari terik sekarang berada di atas kepala kita, atas kepala saya sekarang di Notre Dame di N20 Kota Laksmana, nampaknya masih ada walaupun tidak bersesak-sesak, tetapi nampaknya jumlah pengundi yang datang berterusan. Seorang, 2 orang, 3 orang. Anda boleh lihat jurukamera Ruzi sedang mengalihkan kamera kita sekarang. Masih ada yang datang tetapi dalam keadaan terkawal. Begitu juga petugas-petugas SPR walaupun mereka menyediakan untuk rujukan nombor pemilih, tetapi kebanyakan pemilih sudah tahu saluran mana yang patut mereka pergi. Sebab itu mereka tidak merujuk kepada anggota SPR yang ada di belakang saya ini. Jadi mereka terus mendaftar dengan scan ataupun mengimbas semai sejahtera, mencerap suhu dan terus ke saluran yang sudah pun ditetapkan. Misalnya di Notre Dame ini ada sekitar 3,047 pengundi, 7 saluran. Saluran juga memberikan faktor juga. Kerana kali ini SPR membuka lebih banyak saluran untuk mempercepatkan proses pengundian dan tidak menunggu lebih lama oleh pemilih. Jadi sebab itu dari mula mereka memasuki kawasan yang digazetkan untuk pusat pengundian atau di sekolah, hinggalah mereka keluar selepas membuang undi, mereka hanya mengambil masa maksimum 8 ke 10 minit. Ataupun di tempat-tempat tertentu mereka boleh menghabiskan masa untuk membuang undi sekitar 5 minit. Begitu pantas sekali. Jadi saya rasa prosedur SOP yang ditetapkan oleh SPR memberi sedikit kelonggaran dan juga kelegaan kepada pemilih sebenarnya untuk mengambil sweet time mereka, Naila, untuk datang ke pusat daerah mengundi. Dan itu jelas dengan angka terkini 3 petang
sudah meningkat kepada lebih daripada 50%. Saya rasa agak lega sedikit. Mungkin menjelang 4 petang kita akan melihat jumlah akan menghampiri ataupun melebihi 60%. Jadi saya masih yakin rakyat Melaka yang masih berada di rumah ataupun yang dalam perjalanan pulang ataupun dalam perjalanan ke pusat daerah mengundi di seluruh 28 DUN, mereka ada masa lagi hinggalah waktu tambahan 5.30 petang ataupun waktu tutup pusat daerah mengundi jam 5.30 petang. Jadi sedikit info Naila untuk N20 Kota Laksamana. Kota Laksamana sinonim dengan kawasan tradisi pelancongan seperti di Kampung Hulu, kerana anda pernah makan cendol Kampung Hulu, di sekitar kawasan Jongke Street ini ataupun di kawasan Gajah Berang, kalau orang Melaka tahulah sekolah Gajah Berang, ataupun sekitar kawasan La Crista iaitu di Hang Tuah Mall atau sepanjang laluan Hang Tuah Mall itu inilah merupakan N20 Kota Laksamana. Kota Laksamana memiliki seramai lebih 28,777 pengundi berdaftar. Dan pada 2018, calon DAP yang menggunakan lambang keadilan ketika itu menang dengan majoriti hampir 16,000 undi, iaitu antara yang tertinggi. Dan rata-rata kawasan parlimen di Kota Melaka ini, DAP menang melebihi 10,000 ke atas. Jadi walaupun kita lihat ada 3 penjuru ataupun 4 penjuru termasuk dari calon-calon bebas dari Pakatan Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional yang menampilkan calon MCA dan juga calon gerakan masing-masing, saya rasa DAP agak selesa untuk mengekalkan kawasan seperti di N22 Bandar Hilir, di N20 Kota Laksamana, begitu juga di Kesidang, begitu juga di Duyung. Ini merupakan kawasan tradisi yang perlu kita lihat secara lebih dekat. Tetapi untuk kawasan DUN Teluk Mas mungkin agak sedikit luar daripada Kota Melaka, tetapi akan berlaku 4 penjuru di situ, iaitu dari BN Datuk Razak, misalnya Datuk Rafiq dari Perikatan Nasional dan juga seorang daripada bebas akan bertanding dengan sengit sekali di Teluk Mas di bawah Parlimen Kota Melaka ini. Mungkin sedikit latar belakang di mana saya berada sekarang menjelang penutupan pusat daerah mengundi di sekitar Parlimen Kota Melaka, dan mungkin Naila ada soalan lain. Ya, Haji, kita bercakap tentang peratusan keluar mengundi ini, tetapi kita juga nak tahu bagi mereka yang sudah pun keluar menunaikan tanggungjawab mereka, mungkin Haji Nazri ada sempat menemu bual mereka di beberapa pusat mengundi. Apa mungkin kalau Haji Nazri boleh kongsikan antara dorongan atau motivasi mereka di sebalik kelesuan ataupun political fatigue, di sebalik kekhawatiran COVID-19 ini, tetapi mereka masih lagi tetap keluar menunaikan tanggungjawab. Mungkin ini boleh memberikan sedikit motivasi kepada penonton di rumah yang masih lagi belum keluar mengundi, masih sempat lagi, tetapi kalau apa yang Haji Nazri sempat temu bual dan dapati daripada mereka yang sudah pun menunaikan tanggungjawab, apa dorongan atau motivasi bagi mereka ini? Ya, kita perlu lihat dari pelbagai perspektif, Naila. Bagi kawasan-kawasan yang berada di luar sedikit Bandaraya Melaka seperti di Tangga Batu, di Parlimen Jasin ataupun di Parlimen Alor Gajah, saya rasa persepsi mereka tentang politik agak negatif, terutamanya di kalangan pengundi Melayu, terutamanya di kalangan anak-anak muda Melayu. Itu jelas apabila saya berada di Pantai Kundo tadi, untuk saluran 4, 5, 6 agak kosong, agak lengang. Begitu juga ketika saya berada di Sungai Lereh ataupun di Sekolah Kebangsaan Lereh, memang jelas untuk saluran di bawah umur 50 tahun agak lengang. Tetapi saluran 1, 2, 3 masih berterusan. Saluran orang-orang lama ni masih berterusan. Apa yang dikongsikan, apa yang dapat saya cerap daripada perbualan saya, rata-rata ada di kalangan mereka mengatakan, beliau tidak mengundi, dan menasihatkan juga ibu bapa mereka yang uzur, yang mungkin terpaksa menggunakan wheelchair, tidak pergi mengundi. Saya tanya kenapa, sedangkan ini tanggungjawab. Oh, kita takutlah Cik Nazri dengan COVID, dan mereka ni orang tua, ada komorbid, ada penyakit-penyakit kritikal. Jadi saya ambil keputusan, tak apalah, tak perlu mengundi. Itu satu. Nasihat anak kepada kedua ibu bapa mereka. Ada seorang lagi warga Tionghoa di Sekolah Jenis Kebangsaan Pefong pada awal pagi tadi. Saya bertanyakan, mereka membawa ibunya yang sudah pun berumur 82 tahun.
saya tanya apa motivasi membawa ibu dan beliau sendiri untuk ke SJKC Pefong. Dia kata, ini tanggungjawab kita walaupun beliau sudah beberapa kali menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, selagi boleh berjalan, selagi boleh menggunakan wheelchair, mengapa tidak? Kerana ini merupakan hak kita untuk memilih siapakah wakil rakyat yang akan berkhidmat selama 5 tahun. Ketika saya berada di Pantai Kundo, saya bertanyakan sebagai anak muda, ramai tak lagi yang tak datang? Ramai bang. Ada yang bekerja hari ini, ada yang separuh hari dan sebagainya di pusat penapisan petroleum di Tanjung Keling itu. Mereka menganggap, alah malaslah, mereka rasa ini semua mainan politik. Tak anggap perkara ini penting. Jadi sekarang ni mereka nak cari duit. Kilang baru buka, perniagaan baru bermula, jadi tiba-tiba kena buat election dalam masa 3 tahun, malas. Ini semua cerapan-cerapan real di bawah yang boleh kita anggap sebagai cerminan apa yang berlaku di depan mata kita, iaitu elit politik mencorakkan bagaimana mereka ingin mendapatkan kuasa, tetapi bagi rakyat di bawah, sama ada penyokong parti, sama ada yang berada di atas pagar ataupun mereka yang berada di luar daerah, mereka ada persepsi sendiri tentang politik dan rata-rata mereka memang agak bosanlah, agak give up dengan situasi politik ini. Tak semena-mena mereka terpaksa balik kampung, tak semena-mena negeri baru dibuka, ekonomi baru dibuka, mereka terpaksa untuk menunaikan tanggungjawab. Jadi saya rasa pelbagai persepsinya, tapi kita mengharapkan walaupun di hati dari lisan mereka itu marah, kita mengharapkan mereka yang belum mengundi datanglah ada 1 jam setengah ini untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Mudah-mudahan Melaka memberi satu signal yang jelas, memberikan mandat yang jelas kepada mereka yang dipilih supaya kerajaan yang dibentuk akan benar-benar mendengar vot satu undi yang dibuang di kotak undi oleh rakyat negeri Melaka pada hari ini, Naila.